Right, hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak teruskan dengan membincangkan soalan MRSM pula. So ini soalan bahagian C, soalan nombor 11 dari MRSM 2024. Okay, so di sebelah kiri saya dah tunjuk soalan, so sebelah kanan saya nak bagi jawapan lah. Okay, so soalan ini dia kata Raja 11.1 menunjukkan perbualan antara Hazriq dan Iqbal melalui aplikasi telefon pintar. Rajanya mereka design soalan macam ni. Okay, so hi Hazriq, awak di mana? Okay, bla bla bla. Boleh belikan usaha Muslim apa? Saya hantar gambar pada awak jenama X. Okay, baiklah, saya akan berikan. Okay, itu statement daripada siapa? Okay, daripada Hazriq kot. Okay, tak tahulah siapa je. Iqbal, sorry. So dia minta belikan peluntur, betul tak? Malasnya nak tulis macam ni. Kejap. Okay, peluntur. Ni peluntur dengan pH 13. So peluntur ini pH dia 13, so dia adalah alkali. Pandai awak. Okay, so now apakah dimaksudkan dengan pH? Tengok dia mulakan soalan pun dengan pH. Jaranglah saya jumpa orang tanya maksud pH, but this year dia tanya. So please give extra careful for this. Be extra careful. Mungkin jadi soalan sebenar dia tanya maksud pH ke apa ke, kita tak tahu kan. Okay, so pH adalah suatu pengukuran logaritma. Okay, it's a logarithmic measure. Okay, satu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen. Ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam larutan aqueous. So this is the complete definition. Okay, so kita mengukur pengukuran, kita menggunakan pengukuran secara logarithm. Apa maksud dia? Ingat, ni formula dia, pH sama dengan negatif log H plus, betul tak? So you kena tafsirkan. So ini pengukuran logaritma sebab kita guna log ke atas kepekatan ion hidrogen. Kenapa kepekatan ion hidrogen? Sebab kita ada ion hidroksida juga, dan ni adalah alkali. Ingat, pH memang untuk ion hidrogen, that's why dia P dan H. Okay, H itu stand for hydrogen kat pH. Kalau POH, OH tu stand for hydroksida. But dia tanya maksud pH, so memanglah dia kepekatan ion hidrogen. Okay, that's the thing that you should mention out. Dapat ke? Okay, next one. Okay, next one is hitung kepekatan ion hidroksida yang terdapat. Kepekatan ion hidroksida yang terdapat di dalam cecair. Okay, so you tahu pH dia 13. So dia minta kepekatan ion hidroksida, dia bukan minta kepekatan ion hidrogen. Ni betul-betul soal konsep ini. So you tahu pH plus POH sama dengan 14. Betul tak? Ni buku teks dah bagi. Dan pH you 13. So POH you berapa? POH dia buat normal matematik, you dapat POH you sama dengan 1. Pandai. Okay, tapi you ada formula untuk POH sama dengan negative log 10 concentration OH minus. Okay, so kat sini POH dia berapa? OH punya answer adalah OH kat sini you sebenarnya kena ganti dengan nilai POH dia lah. Okay, so sorry, POH dia you kena ganti dengan ni, 1 ni. So 1 sama dengan negative log 10 OH minus. Okay, so you nak cari OH minus, betul? So you guna konsep index. You pelajar MX semestinya mesti you tahu, betul tak? So bawah 10 ke sebelah sana. Okay, so 10 power of 1. Okay, you akan dapat berapa? Okay, so nampak tak ada negatif? So bawa negatif ke belah sana dahulu. So dia jadi negatif 1 sama dengan log 10 OH minus. Okay, pandai. Then 10 bawa jadi kuasa. You selesaikan cara anti-log tu kan. Okay, so OH minus berapa? Okay, sebab kita nak kira dia punya kepekatan, so bracket ini you tak boleh tinggal sebab bracket ini melandaskan kepekatan. So kepekatan OH minus adalah 0.1 mol per desimeter negatif 3. Okay, so that is the answer for it. Okay,
0.1. That is the answer. Okay, so saya memang tunjuk buku teks kayu sebab this contoh memang berkait dengan soalan ni. Okay, so betul lah, kepekatan ion hidroksida. Apa unit for kepekatan? Mol per desimeter negatif 3. So basically kita nak cari, memang kita akan guna this formula. Dia ada dua formula. Okay, kita nak cari kepekatan ion hidroksida, kita memang kena tolak dengan pH dulu baru dapat POH. POH tu kita ganti kat sini, cari OH minus. Ingat, dalam bracket ini, let's say dia ada H+, maksudnya dia kepekatan ion hidrogen. Kalau dalam bracket ada OH minus, dia kepekatan ion hidroksida. Itu yang bracket tu landaskan. So you jangan tinggal the bracket, sebab bracket itu menunjukkan kepekatan. Saya dah ulang benda yang sama banyak kali dah. So make sure it stick in your mind. Okay, jangan tinggal bracket, sebab bracket menegaskan apa? Yes, correct. Bracket is for kepekatan. Dapat? Okay, so baca soalan B pula. Okay, soalan B, jadual 5 menunjukkan nilai pH bagi asid hidroklorik. Okay, asid hidroklorik adalah asid kuat. Asid monoprotik ke diprotik? Yes, monoprotik. Asid sulfurik, diprotik. Asid kuat. Asid ethanoik, yes, asid ethanoik, asid monoprotik, correct. Tapi dia adalah asid lemah sebab ada oik kat belakang. OIK, ada OIK tu dia lemah. Okay, so settle. Okay, biasanya soalan ni dia akan compare dua sahaja. Tapi this is the first case yang mana dia suruh compare 3 asid. So I betul-betul very curious dengan soalan MRSM tahun ni. Macam wow, mind blowing questions. Very good. The panel set up a very good questions. Macam dia tak use the usual format. Dia try to do something new out of new. So okay, you can try menjawab. Okay, you try to see menjawab and tengok seberapa mana kuat. That is the function of answering trial papers. Okay, so now dia nak you terangkan kenapa nilai pH bagi tiga-tiga asid itu berbeza. Okay, so you kena bagi tahu tiga-tiga asid ni dahulu. First, asid hidroklorik adalah asid monoprotik kuat, atau lagi tepat you just kata asid hidroklorik adalah asid monoprotik kuat, ataupun asid monoprotik kuat yang menghasilkan, yang mengayon lengkap dalam air menghasilkan satu ion hidrogen. Betul kan? Itu maksud asid monoprotik. Asid sulfurik sama juga, diprotik. Asid ethanoik apa? So the point for this one is different sikit lah. Okay, biasa you just compare all the things in the same sentence kan. Ini 3 different points, okay, yang membawa markah-markah berbeza. Okay, so saya tak berhajat dah tunjuk benda ni kat buku teks. Okay, so jom kita cuba jawab. Okay, saya write dulu. So this is the answer. Okay, so ni dah the complete answer yang you kena bagi untuk soalan ini untuk mendapatkan 5 markah yang berharga itu. Sebenarnya ramailah student yang complain to me that cikgu, macam soalan ni tak masuk akal. Not to say tak masuk akal, dia berbeza daripada yang usually you do. Okay, usually what you do, you bagi tahu yang mana kuat, yang mana lemah, you bagi tahu yang mana mengayon lengkap, yang mana mengayon separuh, then you bagi tahu kepekatan ion hidrogen, you bagi tahu nilai pH. Dah habis, you bagi tahu the theoretical sentence. Okay, tapi kali ini dia lain sikit. You compare one by one. Okay, apa maksud one by one saya adalah, okay, dia ada 3 set kan. Okay, so first you compare acid hidroklorik. Okay, so ayat pertama you mesti pasal acid hidroklorik. You tahu acid hidroklorik adalah acid monoprotik. Mana you tahu, buku teks you memang dah bagi tahu dah. Okay, so apa maksud acid monoprotik dan kenapa saya letak kuat? Sebab you belajar 3 je acid kuat dalam syllabus you. Acid hidroklorik, sulfurik, nitrik. So ini adalah acid monoprotik, adalah sejenis acid kuat dalam kumpulan monoprotik. That is what I'm trying to say. So you boleh gabungkan dia, kata acid monoprotik kuat. Let's say you tak nak gabungkan, you just kata acid hidroklorik merupakan acid monoprotik. Acid hidroklorik ialah acid kuat. Acid hidroklorik menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid apabila mengayon lengkap dalam air. Okay, so that is the full one. Okay, but di mana markahnya? Okay, untuk skema MRSM dia sangat lenient sebenarnya untuk this question. Dia just nak you mention either this one, acid monoprotik kuat, enough. Or you tak nak mention macam tu, you huraikan macam bawah ni pun boleh, either one. Macam saya bagi dua-dua sebab saya just nak bagi you nampak. Okay, because some of them you tak boleh classify the term monoprotik kuat. Monoprotik maksudnya menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid, dan kuat mengayon lengkap dalam air.
That is the real meaning lah. So ramai you tak boleh bagi tahu. That's why saya bagi 2. So it's up to you. So you nak simply tulis asid hidroklorik merupakan asid monoprotik dan asid hidroklorik merupakan asid kuat. Good enough. Okay, tak nak uraikan lebih. Okay, tak apa, tak ada masalah. So same goes to sulfuric pun, dia adalah asid diprotik dan kuat. Okay, so you boleh kata asid diprotik kuat, or you tak nak kata sekali, you just kata asid sulfuric merupakan asid diprotik, asid sulfuric merupakan asid kuat. Or you tak nak kata dua-dua tu, so you nak kata macam ni, asid sulfuric menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul asid apabila mengayon lengkap. So the keyword untuk diprotik adalah menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul asid dan mengayon lengkap. Ni pun sama, menghasilkan 1 ion hidrogen per molekul asid mengayon lengkap dalam air. So these are the keywords. So either you nak tulis diprotik kuat sahaja atau you nak tulis yang bawah sahaja boleh. You nak tulis dua-dua pun boleh, but you akan still dapat 1 markah juga. Saya harap you faham apa saya terangkan dengan pengurutan markah ini. Okay, dan sama juga ethanol. Dia adalah asid monoprotik sebab you kan tahu kan ethanol CH3COOH. Okay, so dia ni ion ethanol CH3COO- dan juga H+. Dia ada satu je H+. So that's why dia asid monoprotik, tapi dia lemah. Okay, so dia adalah asid monoprotik lemah, yang mana apa maksud monoprotik lemah? Dia menghasilkan 1 ion hidrogen per molekul asid, tapi dah lama pun lemah, so dia mengayon separa dalam air. That's the keyword. Okay, so you have to be careful lah with the keywords. Either you mention monoprotik lemah, diprotik kuat, monoprotik kuat pun okay, or you dah mention the second one pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, it's up to you, as long as you punya concept is you bagi tahu that dia adalah asid kuat dan juga bagi kategori kebesan dia. Okay, that is the first 3 points is about. Okay, next point keempat adalah berkaitan dan kepekatan. Betul, like previously pun kita compare kepekatan. Okay, you tahu asid hidroklorik pun asid kuat, sulfuric pun asid kuat, dua-dua kuat, dan ethanoik lemah. So for sure kepekatan dua ni lagi tinggi daripada ethanoik. Itu you dapat. Tapi antara dua ni yang mana tinggi pula? Adakah sulfuric, adakah hidroklorik? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul, sulfuric. Kenapa sulfuric saya kata kuat? Sebab you kata sulfuric menghasilkan berapa ion hidrogen? 2 ion hidrogen per molekul asid. Kiranya macam saya kata, satu kepala saya bagi RM2 kalau sulfuric. Kalau hidroklorik, satu kepala saya bagi RM1. So which one kaya, which one kuat? Semestinya sulfuric, sebab dia ada 2 ion hidrogen. Ni ada 1 ion hidrogen je per molekul. So cuba tengok. So the thing is, kepekatan ion H+ bagi asid sulfuric 2 kali ganda, sebabkan hidroklorik 1, ini 2 kali ganda berbanding asid hidroklorik. Okay, the keyword. Manakala kepekatan H+ dalam asid ethanoik paling rendah. Ya, betul, dia monoprotik. Bukankah monoprotik maksudnya ethanoik dengan hidroklorik sama? Realitinya dua-dua monoprotik, tapi ni kuat, ini lemah. So the kepekatan ion hidrogen itu berlandaskan pada pada kekuatan kelemahan asid tu. Kalau asid kuat, dia lagi tinggi kepekatan ion hidrogen dia. Faham tak? So that is the thing that you should mention here. So finalize, kepekatan ion hidrogen siapa yang paling tinggi? Asid sulfuric. Kenapa lagi tinggi? Sebab dia boleh hasilkan 2 ion hidrogen. You yang kata ke atas, betul tak? So kalau you compare dua ni yang kuat-kuat, semestinya sulfuric lah yang kuat. Hidroklorik kurang kuat berbanding sulfuric. So kiranya dari segi kategori kekuatan, this is number 1, this is number 2, this is number 3. That is what I'm trying to say here. But in terms of kepekatan ion hidrogen, then ni ayat teori, wajib pada semua soalan compare pH ni memang akan ada ayat ni. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. So ni macam dia compare MV dan RV, tahu tak? Manipulated dan juga responding, bergerak balas dan juga pembuluh ubat dimanipulasi dan bergerak balas. Dia compare yang tu. But tak apa, ni just you ingat, the last sentence when you nak compare nilai pH, kalau untuk acid, you kena kata yang ni. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Mana-mana comparison acid pun ayat nombor 5 ni sama je. Mana-mana acid you compare pun in this universe, ayat nombor 5 ni tetap yang ini dan ni lah ayat dia. Dia tak berubah ke mana-mana. Kalau untuk alkali berbeza, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida,
semakin tinggi nilai pH. Itu lain sikit. Faham? So saya harap you faham apa saya duk membebel dari tadi ini. So dapatlah 5 markah lengkap you untuk this question. Faham? It's just a matter of you faham ke tak faham untuk jawab soalan ini yang ada 2 tu. Kalau you faham yang ada jawab 2 set tu, so boleh jawab 3 set ni. So better be careful with this question. Try to letak extra note for this question lah. Saya macam sangat-sangat surprised with this question. The first time I'm seeing this type of question entire the year I studied and teach chemistry. Okay, next question. Okay, iaitu soalan C. Okay, soalan C 2 markah. Okay, atas dia dah peningkan orang, so dia kembali nak relaxkan orang, dia bagi soalan yang mudah sikit. Okay, baca soalan. Okay, so Hazimah dikehendaki untuk menyediakan 250 cm3 larutan natrium karbonat 0.2 mol per desimeter cube daripada larutan piawai 2.0 dengan menggunakan kaedah pencairan. Hitung isi padu larutan yang diperlukan. Okay, so dah kata kaedah pencairan. Kalau dah kata pencairan, which formula should come in your mind? Yes, correct. The formula that should exist in your kepala otak adalah M1, M2 tu. Okay, so you tahu pencairan M1 darab V1 sama dengan M2 darab V2. So M1 V1 stand for sebelum pencairan, M2 V2 selepas pencairan. So dia nak menyediakan 250 cm3. Dia nak menyediakan. So itu you rasa sebelum ke selepas? Yes, betul, selepas, sebab dia nak menyediakan. Okay, so dia adalah selepas. Another one, cuba tengok dia punya kepekatan. Kalau pencairan, kepekatan dia selepas pencairan akan lagi rendah. Betul, tadi menjadi cair. So kalau lah you nak kata yang ini selepas, mana logik sebab kepekatan ni rendah. So kalau ini M dia, V dia mana ni? Sebelah je dengan dia. So itu V dia. So ini adalah selepas. Okay, so you nak cari apa isi padu yang piawai diperlukan. So piawai maksudnya yang initially. So initially kemolaran dia adalah 2.0 mol per dm negatif 3 darab V1. Okay, sama dengan, okay, M2 you berapa? 0.2 okay, mol per desimeter negatif 3 darab 250 cm3. Okay, ada candidate dia tanya kat saya, cikgu, kena ke saya ubah formula ni sebabkan ni desimeter cube, ni centimeter cube. Cikgu yang kata kalau unit isi padu tak sama kena bagi 1000. Ingat, itu kalau nak cari bilangan mol. In this case, the issue is bukan nak cari bilangan mol sebab kita consider bilangan mol dia sama. Okay, so for this particular formula pencairan sahaja, you tak payah nak. Okay, so you buat calculation seperti biasa, cari V1. Okay, nak cari V1 macam mana? Okay, carilah V1 sama dengan, okay, bawah yang sebelah, kiri tu ke kanan. Okay, so 250 cm3. Okay, bahagi dengan 2.0 mol per dm negatif 3. Okay, the purpose why I write the unit now you akan faham. Cuba tengok, atas pun mol, bawah pun mol per desimeter negatif 3. Boleh cancel. So that's why kita tak tukar. Tak boleh tukar lah, better tak payah tukar. Memang jangan tukar. Okay, kalau guna formula ni jangan tukar. Stick in your mind, put a note. Guna M1 V1 equal to M2 darab V2. Jangan tukar. Okay, jangan tukar the unit isi padu. Okay, so 0.2 darab 250 bahagi 2. Okay, so you dapat 20. Yes, correct, 25 cm3. Okay, so logik lah. Sebab larutan piawai dia punya isi padu akan rendah. Lepas sebab pencairan isi padu akan lagi tinggi. This is the way to check your answer. So correct lah. Lepas pencairan dia 250, initially 25. So that is the way to check lah. Okay, it's a way that kalau you ganti the formula dengan betul, you dah tahu yang mana kepekatan sebelum dan selepas you punya answer confirm akan betul if you press your calculator correctly. Faham? So jangan salah press calculator nanti menangis pula kata tak dapat A+. Just because you careless. It's bukan because you tak tahu. Okay, dapat? Okay, so saya further for next question, which is soalan senang jugalah yang tu pun. Tak lah susah sangat. Okay, soalan pasal tanah ni. Okay, kejap, mana ni soalan pasal tanah. Okay, baca soalan. Okay, so Raja 11.2 menunjukkan ladang nanas Encik Hamad yang terletak berhampiran dengan kilang yang membebaskan gas sulfur dioksida. Okay, gas sulfur dioksida. Okay, sulfur dioksida adalah sejenis gas yang berasid. Pandai. Okay,
So masalah dia adalah sekarang beliau mendapati tanamannya tidak membesar dengan baik. Okey, nyatakan sebab dan juga cara mengatasinya. 2 markah. Satu sebab, satu cara mengatasi, you dapat 2 markah yang mudah. Okey. So baguslah soalan ni. Dia macam ada soalan yang susah, ada soalan yang dia nak bagi markah. So you better grab the chance lah to get the maximum marks that you boleh. Okey. So cuba tengok. You rasa apa sebab tanaman dia tak membesar dengan baik? Yes, betul. Tanah adalah terlalu berasid. Ni soalan D1 Okey. Sebab tanah adalah terlalu berasid. Betul lah. Kan tanah dia berasid sebab dia bebaskan gas sulfur dioksida, mesti dia kena pada permukaan, betul, permukaan tanah. So tanah ni kurang nutrien lah nanti. Okey. So apa caranya? You kena jadikan tanah tu neutral. So dah tanah tu berasid, you kena letak bahan apa? Alkali, baru jadi neutral. Sebab acid plus alkali baru neutral. Betul tak? So cara dia, kejap cara mengatasi. Okay. So you biasa buat apa kalau tanah? Yes, correct. You akan taburkan kapur toho ataupun batu kapur. Oh, sebarang base lemah. So usually kalau nak meneutralkan tanah, we akan taburkan batu kapur lah. That's the correct way. So you just kata taburkan batu kapur di atas permukaan tanah berasid itu. So this is the solution. Permukaan batu kapur is the alkali lah in this case. Okay. So you dah jawab soalan dengan betul. Dapatlah 2 markah. These 2 markah sangat senang nak dapat. Sangat senang nak secure these 2 marks. So secure first. Okay, jangan lepas you punya markah. Okay. So done. Next question. Okay, next question soalan yang agak rumit juga, which is about menghuraikan prosedur eksperimen. But tak apa, kita try huraikan. Okay. So soalan ini you boleh, dia punya main aim adalah you dapat terangkan the eksperimen itu dan juga tulis persamaan kimia yang terlibat. Okay. So dia nak buat garam Epsom. Apa ni garam Epsom? Tak pernah jumpa pun. Memang saya pun tak pernah jumpa dalam buku teks. Tak apa, jom kita tengok lagi. Yang boleh digunakan dalam produk kosmetik. Ramai punya candidate punya issues adalah when dia tak tahu the term, dia terus blank. Dia tak nak baca selebihnya. When dia saja bagi nama-nama pelik, but the hint tu dia dah bagi kat bawah. Okay. So you jangan, kalau susah dia terus tak baca. You baca juga, baca sampai habis. Try to come out with anything that you can, as long as you dapat at least half of the marks jadi. Macam ni 8 markah, you dapat 4 pun dah like a very very super good achievement dah. Kalau dapat 8 tu memang kena salute lah. Okay, so cuba tengok. So you tahu garam Epsom ini 100% NgSO4. So kiranya Epsom ini nama lain untuk garam magnesium sulfat. Itu sahaja. Dia nak sediakan garam magnesium sulfat. Tu je. Tapi sahaja dia bagi nama garam Epsom. Kreatif kan orang fikir. Okay. So dia dah bagi bahan. Dia dah you huraikan eksperimen. Okay. So ingat, you nak huraikan eksperimen ni, you ada asid. Dan you juga ada natrium karbonat untuk hasilkan magnesium nitrat. Okey, tapi kita nak dapatkan magnesium sulfat. Macam mana tu? So ada lagi a few things that you kena add on juga untuk dapatkan the solution, which is magnesium sulfat. Okey, but ingat, tindak balas dia tak simply macam tu. Dia akan start dengan 2 abang ni. Okey, which is magnesium nitrat. Okay, kan kita ada penyediaan garam kan? Garam anak, bukan anak kan? So ini kategori bukan anak. Okay, yang mana dia ada 3 cara. So dia guna acid. Okay, so tapi you tak boleh simply guna acid, sebabnya you nak dapat magnesium sulfat. So ramailah dia akan buat macam mana tahu? Dia akan tindak balaskan asid sulfurik magnesium nitrat. So dia kata magnesium sulfat terbentuk. Okay, betul, logik. Tapi apa pula masalah dengan natrium karbonat nanti? Nak guna kat mana? Kan, kalau you tak guna either one of these 3, you akan dapat kosong sebab you tak ikut arahan soalan. So macam mana tu? Fikir 5 saat. Cepat. Yes, pandai. You kena tindak balaskan magnesium nitrat dan natrium karbonat dulu. So dari sana you dapat magnesium karbonat. Betul, garam anak. So garam anak ni you tindak balaskan dengan, yes, asid
Asid sulfuric. Pandai awak. Okay. So kita try. Kita try and error dululah. Okay. First, you nak mulakan dengan apa? Magnesium nitrate, natrium karbonat. Okay, up to you nak mulakan dengan yang mana. Okay, so saya pilih magnesium nitrate. Okay. So, jom. First, jap, aku tulis dulu prosedur dengan lengkap. D2. Okay, I write first the procedure, nanti I explain lah. Okay, so ni dah halfway of the procedure. Okay, you boleh baca dulu. I want to pause again. Okay, so dah settle. This is the 8 marks lah. Okay, so di manakah 8 marks bermula? Okay, sebenarnya soalan ni sangat kreatif tau pengubal dia. Okay, so dia mengubal macam ni. At first, dia nak tindak balas penguraian ganda 2 berlaku. Kiranya dia bagi magnesium nitrat dan juga natrium karbonat ni kan, dia sahaja je bagi natrium karbonat. Dia boleh je make your life easier bagi magnesium nitrat dengan acid sulfuric, but dia tak nak. Okay, so kejap. Ganggu. Okay, so dia buat penguraian ganda 2 dahulu. Kiranya dia campurkan natrium karbonat dan magnesium nitrat. So dia dapat natrium karbonat dan juga magnesium nitrat. Dia campurkan, so dia dapat magnesium karbonat. So dia dapatkan magnesium karbonat. So dari sana dia tindak balaskan garam bukan anak, which is magnesium ini, magnesium karbonat ini dengan asid. Okay, tindak balaskan tindak penyediaan garam bukan anak tapi yang larut tu ada 3 kan. Menggunakan logam reaktif, menggunakan alkali dan juga karbonat. So ni guna konsep karbonat. So dia masukkan asid ke dalam MgCO3. You tahu MgCO3 adalah garam tak larut, betul kan? Sebab karbonat kan 3 yang larut, amonium, natrium, kalium. 3 ni yang larut, betul tak? So selain daripada tu tak larut. Okay, so dia ni ambil ini, dia tindak balaskan dengan asid. Kenapa? Sebab dia nak garam larut. Dia nak hasilkan garam larut, which is MgSO4. Okay, so the procedure starts macam ni. First, you kena sukat 25 cm3. Okay, saya guna 25 cm3. If let's say you tak nak guna 20 cm3, you nak guna 50, boleh je. Sebabnya you punya tabung uji varies in size. There are a lot of size of beakers. Tabung uji je dari tadi, beaker. Beaker. So you punya tabung uji balik, you punya beaker ada macam-macam size. Okay, dia ada size maksimum sampai 200. But saya suggest you, untuk tindak balas asid, you standardkan either guna 25 or 50 untuk isi padu. Sebab in the same tabung uji, you nak letak lagi natrium karbonat lagi kan, another one solution. So kena pastikan tabung uji tu cukup. Faham tak? So better guna 25 or 50 cm3. So kalau you guna 50 cm punya cube punya beaker, you kena pantau 25 untuk magnesium, 25 untuk natrium karbonat dalam beaker itu. Dapat ke? Okay, so first saya letak 25 cm3. Okay, dari mana saya dapat kepekatan ini? Okay, ingat, kepekatan dan isi padu is our wish, betul. Tapi dia ada range yang perlu dipatuhi. Macam isi padu saya dah beritahu dah, maksimum boleh letak sampai 200. But saya suggest you letak berapa? 25 or 50 sahaja. Dapat ke? Dan kepekatan pun sama, dia ada range. You boleh take note range ni daripada 0.2 sampai 2.0 untuk tindak balas garam ni, penghasilan garam ini. Range, mana-mana penghasilan garam pun boleh guna range ini. So you jangan bagi answer dalam range, you bagi a specific. Okay, so macam saya bagi yang paling highest 2.0 mol per desimeter, negatif 3. You nak bagi 0.2 boleh, you nak bagi 0.5 boleh, you nak bagi 1 boleh, you nak bagi 1.5 boleh. So saya lebih suka bagi 2 lah. Even you nak bagi 1 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, then sama juga, lepas tu you tambahkan in the same beaker, you tambahkan natrium karbonat yang mana dia punya kepekatan 2.0 mol per dm, negatif 3. Okay, lepas tambah 2 tu, you kacau dan turas campuran itu. Tak payah panaskan, you kacau guna you punya yang pengacau tu, the rod kacau tu. Then you turas campuran tu. Kenapa? Sebab you akan ada mendakan kat bawah, something yang tak larut. So that's why kita turas the campuran. So this is another one mark. Kacau, turas dan you bilas mendakan itu dengan air suling. 4 point ini membawa markah ketiga you. Faham tak? Kenapa you nak bilas dengan air suling? You nak buang dia punya, apa nak kata, benda-benda tak penting yang ada dalam tu. Okay, purities ke impurities? I forgot the word.
Okey, lepas tu kenapa saya bagi persamaan kimia? Sebab memang soalan dah specify dia nak persamaan kimia untuk setiap tindak balas yang berlaku. So macam initially kita tindak balaskan magnesium nitrat dan juga natrium karbonat dalam satu bikar, betul? So apa tindak balas dia? Dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan magnesium karbonat sahaja ke? Tidak, dia menghasilkan natrium nitrat. Sebab dia tindak balas 2 garam larut. Okey, so dia dah tindak balas penguraian ganda 2. So dia nak persamaan itu, memang kena bagi persamaan itu. Sebab question memang dah kata dia nak all the chemical equations that involve in this reaction. So bagi persamaan ni, dapat another 1 markah. Tapi persamaan ni dia kejam sikit tau. Biasanya persamaan dia bagi 2 markah. Tapi untuk soalan ni, prosedur dia bagi 1 markah, iaitu formula bahan dan hasil betul serta seimbang tak, balance tak, baru dia bagi tu 1 markah. So 2 benda tu you fulfill, you dapat you punya markah keempat. Okay, markah kelima you. Okay, sekarang you dah ada MgCO3, betul? Apa nak buat dengan NaNO3 ni? Get lost. Ni not in the reaction, dia stay je macam tu. MgCO3 pula, kita ni kan dia pemendakan, dia garam tak larut kan. So kita akan just take dia, kita akan ambil mendakan itu. So kita masukkan, kita akan letak dalam the same tabung uji itu. Okay, the same tabung uji itu kita akan letak MgCO3. Yang tabung uji yang ada MgCO3 itu kita akan masukkan asid sulfurik. Okay, asid pula nak masukkan berapa? Ni pun 25, ni pun 25. So ini pun 25. So cuba tengok you punya tabung uji, you kena take which size. Cuba tengok 25 ni pun 70. You kena ambil tabung uji 100 cm3 nanti. Sebab you tengok isi padu dia, kan? Okey, tapi asid punya kepekatan range dia daripada 0.2 sampai 1 sahaja yang boleh guna untuk tindak balas penyediaan. Okey. Saya guna berapa? Saya guna mana-mana. Saya guna 1.0. Saya guna the paling highest one lah. You boleh guna 0.2, boleh guna 0.3, boleh guna 0.4, 5 biasa orang guna, sampai 1 you boleh guna. Okey, lepas tu you tambahkan mendakan MgCO3. Okey, sorry. Initially tadi mendakan ni kita akan asingkan. Kita akan letak separately, then we take a new tabung uji. Okey, kenapa? Sebab dalam tabung uji yang ada MgCO3, kita ada NaNO3 sekali. Okay, kita tak nak macam tu. Okay, so we take another one tabung uji, another one 50 cm3 punya tabung uji. Okay, kita letak asid sulfurik dan kita tambahkan mendakan itu. So lepas tu apa jadi? You dapat magnesium sulfat. Magnesium sulfat je ke? Tak, ada air dan juga CO2. Mana saya tahu ada air dengan CO2? Ingat, one of the chemical property ataupun sifat kimia asid, apabila asid bertindak balas dengan garam karbonat, dia akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. So betul lah, in this case dia menghasilkan magnesium sulfat. So dapatlah your answer, your full mark answer. Okay, then dah cukup ke? Okay, magnesium sulfat ini dia still dalam bentuk, yes, dia still dalam bentuk cecair, but kita want garam, betul tak? So macam mana? Kita panaskan dia sehingga dia jadi tepu. Macam mak you masak agar-agar sampai dia jadi tepu tu, sampai dia jadi tepu dan sejukkan, biar dia menyejuk. Lepas tu you turaskan campuran tu, buang all the useless things and keringkan. Hablo tu akan nampak macam kristal terbentuk. The crystal tu you keringkan di antara 2 kertas turas. So finally you dapatlah garam magnesium sulfat, atau nama lain dia garam Epsom. So this is the complete procedure. For English version you just tukar saja, but the explanation is still the same. Okay, dia melibatkan 2 tindak balas. Boleh buat in a straight way, but dia tak nak. So dia buat penguraian ganda 2. Dari sana dia buat tindak balas asid untuk dapatkan magnesium sulfat. So you continue lah with the process and you akan dapat. So this is how to answer this question. The first time I'm answering such a complex question for garam, sebab saya tak pernah lagi answer soalan ni secara terbuka di YouTube. But tak apa, saya akan buat lebih banyak question after this. So try your level best to understand all the procedures for penyediaan garam di buku teks, sebab lama benda ni tak masuk dalam SPM. So saya tak tahu kalau tahun ni dia buat comeback ke apa, I don't know. So if dia buat comeback, you just redo je lah. Not redo tak jawab. Redo untuk jawab, dapatkan markah seberapa mana yang boleh. It's very rare to get full marks, I understand, memang pun. But it's not impossible to get full marks, and it's not impossible to get at least half of the marks. Try to get 4 ke 5 ke, it's dah good enough dah. Okay, so itu sahaja yang saya boleh sampaikan untuk video kali ini. Kita jumpa in next video for a new question. Saya rasa saya akan bincang bahagian B kot.
Sebab saya memang tengah kejar semua bahagian C punya question, sebab ramai minta bahagian C punya questions. That's why saya tengah buat bahagian C punya. Okay. Lepas ni saya kena rekod untuk MPSM Johor pula. Tengok tak settle-settle kerja saya. But tak apa, I love to do it. You just let me know. So after settle semua ni, saya akan rekod for bahagian B. Dan MRSM saya belum habiskan lagi dia punya soalan bahagian A pun. So give me some time, I try to habiskan semua itu as fast as I can. Okay, itu sahaja daripada saya. Bye-bye. Oh ya, saya lupa. For those yang nak answers bertulis ini, boleh tengok channel TikTok kita. Saya akan upload kat sana. Okay, that's all. Bye.